Selain ditikam, seluruh kulit badan John telah disiat dan digantung pada palang pintu ruang tamu. Sebahagian dari isi dipotong-potong untuk dimasak dan disajikan di atas 2 pinggan. Setiap satunya dihiasi dengan sayur-sayuran. Setiap pinggan diselitkan dengan 2 nota kecil tertulis dengan nama 2 orang anak John. Manakala bahagian kepala John telah dipenggal dan dimasukkan ke dalam periuk untuk dimasak bersama sayur-sayuran yang lain. Ini adalah kisah pembunuhan kejam yang dilakukan oleh seorang istri yang bernama Catherine Mary Knight. Catherine berasal dari sebuah pekan kecil bernama Aberdeen, New South Wales di Australia. Catherine pernah menggemparkan seluruh penduduk Australia pada suatu ketika dahulu kerana membunuh suaminya John Price tanpa belas kasihan. Kisah tersebut telah mendapat perhatian dari pelbagai media di seluruh dunia yang ingin mengetahui sebab dan bagaimana seorang istri sanggup membunuh sedemikian rupa. Kehidupan Catherine semasa kecil agak menyedihkan. Barbara dan Ken berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Catherine yang lahir pada 24 Oktober 1995 adalah anak bongsu Barbara dan Ken. Ken adalah seorang kaki botol dan terkenal dengan sifat panas baranya. Dia sering mendera Barbara di depan anak-anak. Lebih menyedihkan lagi, apabila Catherine dipaksa untuk melihat Ken dan Barbara melakukan hubungan seks. Malah, dia juga sering didera secara seksual oleh abang-abang tirinya. Dia terpaksa hidup dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan. Sehingga suatu ketika, Catherine yang sudah cukup dewasa meninggalkan keluarganya dan mencari pekerjaan. Catherine mula bekerja di sebuah kilang penyembelihan sebagai seorang pekerja buruh. Tidak lama selepas itu, dia ditukarkan ke bahagian pemotongan daging. Dia pernah mengatakan bahawa itu adalah pekerjaan yang diimpikannya sejak sekian lama. Dan disitulah Catherine mula seperti obses dengan pisau dan daging. Setiap pekerja di kilang penyembelihan tersebut akan diberikan 1 set pisau pemotong daging oleh majikan mereka. Catherine juga mendapat 1 set dan menggantungkan set pisau tersebut di atas katil di bilik tidurnya sebagai satu hiasan. Catherine pernah berkahwin sebanyak 3 kali sebelum mengahwini John Price. Kesemua bekas suami Catherine mendakwa mereka pernah didera secara fizikal dan mental. Catherine dan John berkahwin pada tahun 1995. Di awal perkahwinan, mereka dilihat sebagai pasangan yang bahagia, sama seperti pasangan berkahwin yang lain. Tetapi, sesetengah dari rakan mereka merasakan mereka kurang bahagia. Catherine dan John sering dilihat bertengkar hanya kerana hal yang remeh. Catherine dilihat sebagai seorang yang mudah cemburu dan panas baran. Beberapa orang rakan pernah menasihatkan John agar menceraikan Catherine kerana mereka berpendapat bahawa Catherine adalah seorang yang panas baran dan sanggup melakukan apa sahaja demi dirinya. Tetapi oleh kerana rasa cintanya terhadap Catherine, John masih mahu mempertahankan perkahwinan mereka. Sehingga pada satu tahap, John merasakan dirinya semakin terancam. Setiap kali bertengkar, John akan menelefon beberapa orang rakannya untuk memberitahu kemungkinan yang mungkin akan berlaku pada dirinya. John takut jika dia akan dicederakan oleh Catherine. Akibat merasakan dirinya semakin terancam, John beberapa kali menghubungi polis. Namun, kenyataan yang diberikan oleh Catherine adalah sebaliknya. Dia mendakwa John yang melakukan penderaan fizikal terhadapnya. Pada hari kejadian, pada waktu paginya, John telah pergi ke mahkamah untuk mendapatkan perintah mahkamah berkenaan dengan notis penjarakan hubungan. Ini bermakna John dan Catherine harus berpisah buat sementara waktu.
sehingga siasatan berkenaan dengan rumah tangga mereka yang sedang bergolak selesai dan diputuskan oleh mahkamah untuk tindakan selanjutnya. Tetapi Catherine enggan bekerjasama dan mengabaikan perintah tersebut, dan akibatnya mengundang kejadian pembunuhan John yang cukup tragis. Kejadian pembunuhan tersebut berlaku pada bulan Mac tahun 2000. Dua orang rakan John dapat merasakan sesuatu kerana John tidak pernah datang lewat bekerja tanpa memberitahu sesiapa pun. John disifatkan sebagai seorang pekerja yang sangat rajin dan sentiasa datang ke tempat kerja tepat pada masanya. Oleh itu, mereka membuat keputusan untuk pergi ke rumah John untuk melihat apa yang berlaku. Setibanya di rumah John, mereka terkejut melihat John mati dalam keadaan yang sangat mengerikan dan terus melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis. Pegawai polis terus bergegas ke tempat kejadian setelah menerima laporan tersebut. Laporan awal dari pegawai polis yang bertugas mengatakan John ditikam sebanyak 37 kali di beberapa bahagian badan, menyebabkannya mati di tempat kejadian. Polis juga percaya John ditikam menggunakan pisau pemotong daging. Selain ditikam, seluruh kulit badan John telah disiat dan digantung pada palang pintu ruang tamu. Sebahagian dari isi dipotong-potong untuk dimasak dan disajikan di atas 2 pinggan. Setiap satunya dihiasi dengan sayur-sayuran. Setiap pinggan diselitkan dengan 2 nota kecil tertulis dengan nama 2 orang anak John. Manakala bahagian kepala John telah dipenggal dan dimasukkan ke dalam periuk untuk dimasak bersama sayur-sayuran yang lain. Pihak polis terus menggeledah tempat kejadian kerana percaya pembunuh masih berada di dalam rumah. Catherine dijumpai terbaring di dalam bilik tidurnya dalam keadaan separuh sedar dan hayal. Dia terus dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Sementara Catherine dirawat di hospital, pihak polis meneruskan siasatan di tempat kejadian. Namun, beberapa petunjuk yang dijumpai mengarah kepada Catherine sebagai suspek. Beberapa keterangan diambil dari kenalan rapat John untuk menguatkan bukti bahawa Catherine adalah suspek utama. Selang beberapa hari kemudian, Catherine mula beransur pulih dan dibenarkan keluar dari hospital. Setelah keluar dari hospital, dia terus dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Pada mulanya, Catherine mengatakan bahawa dia tidak tahu tentang kejadian tersebut dan enggan memberi apa-apa penjelasan lanjut. Beberapa siri siasatan telah dilakukan. Akhirnya, Catherine mengaku dia telah membunuh John. Katanya dia membunuh John kerana sering mendaranya dari segi fizikal dan mental dan tidak sanggup menghadapinya lagi. Ahli keluarga dan rakan-rakan John tidak percaya dengan kenyataan yang diberikan oleh Catherine. Siasatan lanjut mendapati, selepas membunuh suaminya, Catherine dikatakan sempat membersihkan diri dan keluar dari rumah untuk pergi ke mesin ATM dan mengeluarkan sejumlah wang dari akaun John. Apabila ditanya tentang wang yang dikeluarkan, Catherine enggan memberitahu kepada pihak polis tujuan wang tersebut dikeluarkan. Catherine tidak pernah berlaku jujur sepanjang siasatan. Dia tidak ingin memberitahu sebab mengapa dia membunuh suaminya. Sehingga kini, tiada siapa yang tahu motif sebenar Catherine yang mengeluarkan sejumlah wang dari akaun John dan kenapa seluruh kulit badannya disiat dan cebisan isi dagingnya dimasak untuk santapan anak-anak John. Pada Oktober 2001, mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol setelah mendapati dia bersalah melakukan pembunuhan itu di rumahnya. Catherine adalah wanita yang pertama di Australia yang dijatuhkan hukuman sedemikian. Beberapa orang pakar psikologi telah mengesahkan bahawa Catherine mengalami masalah borderline personality disorder dan juga dikenali sebagai emotionally unstable personality disorder, iaitu sejenis penyakit mental yang serius berkaitan dengan bagaimana pesakit tersebut dibesarkan di dalam sebuah keluarga atau komuniti kecil yang tidak normal.
Jelas sekali pengalaman pahit Catherine semasa dibesarkan oleh keluarga yang tidak normal dari segi sosial telah memberi kesan yang besar terhadapnya. Salah satu simptom penyakit mental ini adalah perasaan takut ditinggalkan, sama ada oleh keluarga, kawan, atau orang yang dianggap sebagai penting di dalam hidupnya. Pastikan Anda like dan subscribe jika Anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loceng untuk notifikasi video yang terbaru dari Kes TV. Sekian, terima kasih kerana menonton.